Daripada 1,210 kes COVID-19 yang dicatatkan semalam, negeri-negeri di Lembah Kelang merekodkan kes baru tertinggi dengan 42.8% kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kebanyakan kes baru di Lembah Kelang adalah daripada kluster tapak bina Damalela dengan 206 kes semalam. Ini menimbulkan persoalan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berkesan atau tidak dalam mengekang lonjakan kes di tengah gelombang ketiga ini. Jadi bagi mengulas lanjut, bersedia menerusi Skype pagi ini Profesor Madya Dr. Malina Osman, merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Selamat pagi Prof. Kita lihat kes baru tertinggi direkodkan di Lembah Kelang semalam. Adakah Prof melihat PKPB berkesan atau tidak? Okey, malam ni kita mencatatkan kes jumlah kes tertinggi sejak COVID dicatatkan di negara kita, iaitu 12,788 dan semalam juga kita lihat data di Lembah Kelang mencatatkan agak tinggi berbanding Sabah, yang mana Sabah sebelum ini mencatatkan pola sebaliknya. Saya ingin menarik perhatian sebelum saya jawab sama ada berkesan ataupun tidak. Kita melihat dulu apa sebenarnya tujuan PKPB ini. Tujuan kawalan Perintah Kawalan Pergerakan ini yang pertamanya ialah untuk melandaikan graf dan seterusnya mengelakkan sejumlah besar daripada terdedah daripada potensi tularan dan menyebabkan mereka mendapat jangkitan dan seterusnya menciptakan kluster-kluster baru. Kalau kita melihat kepada pola graf di Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Sabah, apa yang saya boleh simpulkan setakat ini, PKPB sebenarnya telah mencatatkan keberkesanan dalam mengekang peningkatan mendadak di Negeri Selangor terutamanya dalam tempoh sejak PKPB ini dilaksanakan, iaitu lebih sebulan yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan di Sabah yang mana kes telah mula meningkat sejak bulan Ogos dahulu, agak mengambil masa yang panjang sehingga pada waktu ini. Satu lagi yang saya ingin kemukakan di sini ialah tentang faktor kepadatan penduduk. Di Selangor, kita tahu penduduk adalah antara yang tertinggi di Semenanjung. Kita ada 6.3 juta secara keseluruhan, dan di Petaling sahaja yang menempatkan Damansara dan juga tempat-tempat yang mungkin meletakkan ramai kluster-kluster yang telah dicatatkan sebelum ini mempunyai penduduk jumlah 2.3 juta berbanding dengan Sabah 3.2 ataupun 3.3 juta sahaja. Jadi faktor kepadatan ini tidak memberikan kepada kita satu persepsi bahawa sebenarnya agak sukar bila kita mahu melaksanakan sepenuhnya kawalan yang berteraskan kepada kawalan secara penguatkuasaan. Dari segi kesihatan awam, penglibatan masyarakat dalam melaksanakan komitmen terhadap kepatuhan SOP sangat diharapkan. Di Kuala Lumpur ataupun di wilayah persekutuan ataupun di beberapa tempat yang dicatatkan di kalangan kluster-kluster binaan, di situ saya pernah mencadangkan sebelum ini ialah yang mana agensi-agensi yang berkenaan sepatutnya melaksanakan task force di tempat masing-masing untuk mengawal sedia pekerja masing-masing dalam mengawal mereka patuh kepada SOP yang dilaksanakan. Tidak dapat tidak kita tahu bahawa penempatan yang menempatkan pekerja-pekerja ini terdedah kepada potensi tularan. Sekiranya kita dapat mengambil kira langkah-langkah pencegahan yang dapat dilaksanakan, saya yakin keadaan ini dapat dikawal. Prof, dalam masa yang sama, beberapa pakar ada menyarankan supaya pendekatan ini diubah. Contohnya mengutamakan ujian saringan yang lebih besar-besaran berbanding secara bersasar, ataupun ada juga yang menyarankan menggunakan ujian saringan rapid antigen berbanding RT-PCR. Apa pandangan Prof? Pandangan kita yang paling utama ialah dari segi peruntukan kewangan. Kita perlu sedar bahawa sebahagian besar kewangan kita dalam sektor kesihatan juga perlu disalurkan kepada perkhidmatan-perkhidmatan sedia ada, di samping juga memberikan rawatan kepada mereka yang telah didiagnos ataupun dikesan mengidap COVID dan juga melaksanakan kerja-kerja di lapangan dalam pengesanan kontak. Sebaik-baiknya kalau kita ada kewangan yang tidak terhad, memang pengesanan kes melalui ujian saringan adalah sesuatu yang sangat baik. Bagaimanapun, kalau kita lihat di situ, secara realistiknya, walaupun seseorang itu telah dikesan sama ada positif ataupun negatif, mereka masih lagi, terutama yang negatif, mereka masih lagi terdedah untuk mendapat jangkitan sekiranya ada faktor-faktor risiko yang mereka hadapi. Keadaan ini dapat diubah. Jadi agak berbeza sekiranya kita telah menemui vaksin. Kalau kita sudah menemui vaksin, kita uji mereka negatif, kita boleh bagi vaksin, maksudnya mereka akan terus terlindung daripada mendapat jangkitan. Dalam situasi sekarang, hanya dengan melakukan saringan sahaja, ia bukanlah jaminan untuk kita
mendapat kepastian bahawa keadaan itu akan menjadi lebih baik. Dalam konteks kesihatan awam, apa yang paling kita memberikan perhatian ialah bahawa dengan jumlah kemampuan dari segi kewangan dan juga logistik yang sedia ada, kita perlu salurkan seoptimum yang boleh dalam memastikan setiap individu rakyat di negara kita dapat menikmati kualiti perkhidmatan yang terbaik. Dan tadi Prof ada berkata tentang kluster-kluster yang melibatkan tempat kerja, terutama yang majoriti pekerjanya adalah warga asing. Kita lihat berulang kali perkara yang sama berlaku, kluster-kluster sama baru direkodkan di tempat kerja melibatkan pekerja asing. Dan Prof tadi mencadangkan mungkin meningkatkan pengawasliaan terhadap pekerja ini, pemantauan ke atas pekerja ini ditingkatkan. Tetapi perkara sama masih lagi berulang. Jadi adakah Prof berpandangan mungkin tindakan terhadap majikan ini perlu dipertingkatkan atau bagaimana? Kita di negara kita, kalau saya tak silap baru-baru ini ada Akta Perumahan untuk pekerja asing telah diwatakan dan juga berdasarkan maklumat yang diberikannya, kebanyakan majikan-majikan telah pun diberikan masa untuk menyediakan kawasan perumahan yang kondusif bagi mengelakkan potensi berlakunya jangkitan penyakit jangkit. Kita memahami bahawa dalam keadaan wabak seperti ini, kekangan dari segi ekonomi dan juga aliran tunai dan seterusnya, keadaan-keadaan tertentu menyebabkan proses penyediaan logistik yang terbaik untuk pekerja-pekerja asing itu mungkin agak sukar. Bagaimanapun pada pandangan saya lah, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh fikirkan ialah untuk masing-masing di peringkat majikan juga mengambil berat dan juga di kalangan pekerja asing juga bagi mereka memastikan kesinambungan mereka dalam meneruskan mendapat pendapatan untuk mencari kehidupan. Masing-masing perlu berganding bahu dalam konteks sebuah organisasi dalam mengelakkan diri masing-masing daripada mendapat jangkitan. Kita tidak boleh lepas tangan seolah-olah merasakan bahawa kita mungkin terlindung daripada mendapat potensi jangkitan tersebut. Jadi tidak dapat tidak dalam konteks kesihatan awam, setiap individu kita walaupun mereka adalah merupakan warga asing, baik kita juga warga tempatan, masing-masing perlu menggebeling tenaga bersama-sama dalam memastikan setiap apa yang disarankan itu dapat dilaksanakan. Dan Prof, akhir sekali kita lihat sebelum ini Ketua Pengarah KKM Dr. Nur Hisham menyatakan beliau khawatir situasi di Lembah Kelang akan bertambah lebih teruk, mungkin berbanding di Sabah. Apa kebimbangan Prof sendiri berhubung dengan sistem kesihatan di Lembah Kelang sekiranya kes kekal melonjak tinggi? Bagi saya dalam tempoh beberapa minggu akan datang ini, kiranya kita masih mampu mengekalkan momentum kepatuhan terhadap SOP dan juga patuh kepada semua keperluan-keperluan dalam tempoh PKPB ini, lonjakan kes mendadak dapat dikekang. Bagaimanapun sekiranya terdapat keadaan-keadaan di mana berlaku kelekaan ataupun ketidakkepatuhan, potensi untuk mendapat lonjakan kes secara mendadak kekal ada. Bagaimanapun dari segi persediaan, saya difahamkan pihak kementerian sentiasa berusaha memastikan bahawa walaupun dalam keadaan yang mungkin kita akan terdedah kepada keadaan-keadaan yang menyebabkan sistem-sistem kita terpaksa bertolak ansur, namun persediaan ke arah itu telah sedia diadakan dan kaki tangan kita bersedia. Namun di peringkat masyarakat, apa yang saya ingin sama-sama lah buat saya pun sebahagian daripada masyarakat, kita perlu menerima realiti keadaan ini bahawa kita akan menghadapi ini dalam tempoh yang kita pun tidak pasti dan kita semua mengharapkan vaksin akan ditemui dan dapat kita gunakan dalam masa yang terdekat. Sambil menunggu pada waktu itu, kepatuhan kita kepada SOP tidak dapat kita ambil mudah ataupun terdapat kelekaan di situ. Walaupun pergi ke tempat kerja dengan kawan-kawan yang kita rasakan mereka sihat, tapi kepatuhan kepada SOP itu perlulah dikekalkan dan kita perlu saling mengingati dan tidak menyalahkan antara satu sama lain. Dan Prof, sebelum kita berpisah, satu lagi dengan perubahan cuaca dan jangkaan banjir pada musim ini, adakah doktor ada kekhawatiran tentang kesan ini yang mungkin boleh bawa peningkatan kes COVID-19 di kawasan terjejas? Semasa dalam tempoh peringkat penggunaan PKPP dahulu, saya pernah memberikan saranan supaya dalam SOP sedia ada juga perlu mengambil kira kesiapsiagaan kita dalam menghadapi kemungkinan menghadapi wabak ataupun bencana alam, terutama keadaan banjir yang dijangkakan, diramalkan akan berlaku di beberapa buah negeri di Semenanjung dan juga mungkin di Sabah dan Sarawak. Jadi dalam SOP sedia ada, kesiapsiagaan itu perlu mengambil kira kemungkinan berlaku penempatan semula, sekiranya berlaku banjir dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan
itu sepatutnya telah diberikan tumpuan dan kita harap kita masing-masing juga bersedia untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM mengulas tentang peningkatan kes COVID-19 di Lembah Kelang dan keberkesanan PKPB. Untuk laporan penuh COVID-19 anda juga boleh layari astroawani.com.